Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena ambil omega, ambil Okey, doktor, sesi soal jawab ke? Boleh lah. Boleh start dengan Q&A. So siapa-siapa yang ada sebarang kemusykilan ataupun nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan pemakanan ataupun kesihatan, boleh bertanya dengan doktor lah. Tapi seorang-seorang lah. Seorang tanya dan doktor jawab dulu. Lepas tu nanti baru orang lain akan tanya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, saca inci. This is Allah. sama dengan omega 3 apa? Oh, saya tak pastilah secara inci tu apa. Saya tak mendalaminya lagi lah. Yeah. Maaf banyak lah. Saya memang tak tahu apa Alright. benda tu. Walaupun adalah kawan-kawan saya kata benda tu bagus dan sebagainya. Tapi saya tak mendalami lagi tu. Saya tak baca lagi. Saya Okey. memang saya tak tahu nak komen lah. Hmm. Kita boleh tanya dalam grup nantilah. Tanya dalam grup nanti kita dapat maklumat. Okey, Itu baik ada baik. juga orang tanya kat grup tapi saya tak tengok sangat. Okey. Baik, nanti Ani forward balik soalan ni dekat grup nanti. Okey. Selamat petang Dr. Wan. Ya saya. Saya Ricky sini. Tadi masa starting doktor ada bincang pasal makan durian. Jadi saya nak tanya untuk diabetik memang tak boleh makan durian ke atau macam mana? Alright. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Encik Ricky Yeah, thank you. Nampaknya Encik Ricky punya kepala dengan saya samalah. Okey. Alright. Okey, so buah tetap buah. Semua buah sama. Buah ni dia tinggi fiber, dia banyak khasiat. Satu-satunya benda yang tidak bagus dalam buah ni ialah fruktos lah. Pemanis buah ni nama dia fruktos. So fruktos ni dia boleh menyebabkan kita kena gout, boleh menyebabkan kecil-kecil manis, kita bertambah, and then boleh menyebabkan fatty liver. Fatty liver, hati berlemak. Dia panggil non-alcoholic fatty liver disease. Benda lain yang boleh menyebabkan hati berlemak ni ialah alkohol. Siapa yang minum alkohol boleh dapat fatty liver. Okey. Tapi so dalam kes durian dia sama dengan buah lain juga. Maknanya you boleh makan durian tapi dalam kuantiti yang sederhana atau sedikit. Maknanya kalau nak makan durian jangan makan durian sebakul. Kan? Jangan beli durian tu 10 biji kita bantai 5 biji sekaligus. Tak boleh lah. Maknanya ambil dalam kuantiti yang sederhana atau sedikit. Kalau dan juga makan durian tu benda-benda lain yang dimakan bersama dengannya pun kena diambil kira juga. Jadi macam kalau kita makan durian, lepas tu kita minum air kok, air gas, air manis, teh tarik, semua tu pun itulah sebenarnya yang menyebabkan gula kita naik, bukannya buah tu. Okey, so boleh makan durian tapi jangan banyak. Okey, semalam saya buat house call dekat rumah pesakit saya, kebetulan dia ni tokek durian. Tokek durian pula dia. Jadi dia hidangkan saya durian. So saya makan durian tu dalam 5 ulas. Okey lah. Tak ada masalah sangat. So jangan makan sampai 2-3 biji tu kita seorang. Itu yang problem dia. Okey. Kalau masa dulu saya selalu makan durian ni, saya cuma makan puluk durian je. Saya makan puluk durian ni kalau di Kelantan dulu dia taruh durian, dia taruh puluk, dia taruh santan, boleh tabur gula pula. Okey. So itu yang jahanam tu. Itu yang tak bagus. Kalau setakat makan durian dengan pulut tu saja dengan santan, tak ada gula tu, then no problem. Tapi sepinggan je lah. Jangan pula 3 pinggan. Sama juga, tak boleh banyak sangat. Macam itulah. Jadi semua buah pun sama macam tu juga. You nak makan pisang, boleh. Tapi you janganlah makan goreng pisang RM3 seorang, RM5 seorang. Tak boleh lah. Macam tu. Okay? Alright. Okay.
Lagi satu soalan, Yes. thank you doktor. Pulut dikatakan mempunyai kadar karbo dan sugar yang level yang tinggi ya. Jadi saya tak berani makan. Betul ke statement macam ini? Betul ke? Okey. So sebenarnya pulut lebih baik daripada tepung gandum, lebih baik daripada nasi. Sebabnya glycemic index dia rendah. Dia termasuk dalam kanji degil. Dia termasuk dalam kanji degil. Maknanya dia susah nak diproses dalam perut. Okey. Cuma kita kat Malaysia, pulut ni kita tak makan pulut saja. Kita makan pulut dengan kari, pulut dengan rendang, dan kalau yang dijual memang manis. Selalu makan macam tu. Saya pergi ke Duri makan pulut, rendang dia manis. Kadang ada masak ayam lah, makan pulut dengan ayam semua kan. Jadi pulut tu saja tak ada masalah. Cuma jangan, semua samalah macam nasi lemak, nasi tadi, jangan makan banyak. Sebab kita kat Malaysia bukan makanan ruji. Unless you pergi Chiang Mai Thailand, kat sana memang dia tanam beras pulut kan. Jadi orang kat situ makan pulut hari-hari. Dia makan pulut macam makan nasi. Itu lain cerita. Kita kat sini, kita biasa makan nasi biasa. So kita makan pulut, biasa kita makan pulut sikit. Sebab kita makan pulut banyak, kita akan muak kan, betul tak? So bila muak, kita nak kena makan dengan benda lain. Taruh santan, taruh macam-macam dimasak kan. Itu yang jadi tak sihat. Kalau masak pulut saja, itu no problem. Kalau macam saya kat Kelantan, di Kelantan ada satu dish pulut pagi dia panggil. Pulut pagi. So pulut tu manis. Kadang-kadang dia taruh dengan kacang red bean yang dimasak dengan gula. Lepas tu ada kelapa. So kelapa tu dah bagus, pulut tu dah bagus, tapi ada gula tu yang tak bagus. Jadi saya suka makan tu pagi-pagi dulu. Jadi tu yang kena kecil manis masa umur muda-muda. Okey. Jadi makan pulut, kalau tanya saya tak ada masalah. Cuma you jangan makan pulut 3 pinggan. Itu je. Kan? Pulut sedap. Memang sedap. Tapi kalau campur gula, minum air manis semua, dia jadi tak bagus. Alright? Okey, lagi satu soalan saya tak tanya doktor. Tak tahu ada orang lain nak tanya soalan tak. Tapi saya nak tanya, kalau sekarang saya tak ada saya tak makan medication lah, tak ada diabetic medication, tapi saya control saya punya diet, minum teh SFT ya. And then bila sekarang saya bangun pagi, diabetic reading saya, bila saya check reading saya 6 lebih sampai 7.5 ke macam itu. Adakah ini dikira pre-diabetic? Okay. So nombor satu, kita kena tengok juga you memang dah diabetik ke tak? Memang ada doktor sahkan you diabetik ke apa? Dulu saya pergi jumpa doktor, saya punya reading sampai 20 ataupun 19. Ya. Maknanya you memang kecil manis lah. Cuma you tak makan ubat lagi lah. Okay. Ya. So sekarang ni, gula ni dalam badan kita, sebelum kita jadi diabetik, gula ni kalau banyak dalam badan kita dan organ kita tak boleh nak guna, dia akan disimpan sebagai stok gula. So dalam liver kita ada glycogen. Dalam lemak pun kita ada glycogen juga dalam lemak, sel lemak. So gula ni disimpan dalam sel-sel sebagai stok untuk kegunaan masa depan. Kalau gula tu banyak dalam badan kita. So bila stor tempat simpan ni dia dah penuh, maka barulah gula tu berkumpul dalam darah kita yang menyebabkan kita jadi kecil manis. Okey. So itu ada saya explain masa kuliah saya yang sebelum ni pasal gula tu, boleh tengok dekat YouTube So bila kita dah kawal makan macam tu kan, bila kita dah kawal macam tu, jadi gula dalam darah kita akan turun. Bila gula dalam darah kita akan turun, maka stok gula ni daripada yang glycogen daripada hati, daripada kita punya sel lemak sebenarnya akan keluar masuk dalam darah kita yang menyebabkan gula tu naik balik. Sebab itulah rawatan kecil manis ni bukan 1-2 hari punya rawatan. Ada orang ambil masa berbulan, bertahun pun ada untuk kawal gula tu sebab stok banyak. So selagi stok yang disimpan, glycogen yang disimpan dalam hati kita, dalam sel lemak kita ni tak dikeluarkan, maka selagi itulah gula tu boleh naik balik. Itu satu. Nombor 2, kalau you kata you malam you minum SFT, tapi you tak makan malam lah kayaknya. Saya makan malam doktor, macam makan sikit lah, tapi tak rasa lapar lah. Lepas tu SFT, lepas biasa saya makan malam saya minum sikit SFT.
bangun okey, reading nampak okey. Okey. So macam ni. Sebab dia kalau kita puasa, kalau nak cek gula ni, kita kena cek puasa antara 8 ke 12 jam. Okey. So kalau lebih daripada 12 jam kita puasa, mari katalah last meal kita pukul 8. 8 malam kan. So kita cek gula pukul 9 pagi contoh. Itu dah 13 jam kan. Jadi kalau lebih daripada 12 jam, gula dalam darah kita dah kalau gula dalam darah kita tu dah turun jadi cantik, maka yang stok daripada glycogen tadi dia akan masuk dalam darah kita menyebabkan gula kita naik balik. That's why kalau nak cek gula terbaik ialah puasa 8 ke 12 jam ataupun 2 jam selepas makan. Itu yang tepat. Okey. So dua tu tadi sebabnya stok glycogen tu sebenarnya. Itu yang bangun walaupun you tak makan apa-apa, bangun pagi dah minum SST pun tiba-tiba gula naik juga. Sebab sepatutnya kalau puasa tu 4 hingga 6 saja. Dia kalau you dapat 7, 9 tu maknanya tinggi lagi lah. Tapi tak semesti sebab you tak kontrol makan. Tapi you kontrol makan. Tapi stok gula daripada glycogen tu, daripada you punya liver, daripada you sel lemak tu yang keluar tu. So jadi sebab itulah saya tak nasihatkan cek gula everyday. Kalau you cek gula everyday, you susah dapat perubahan tu. You cek once a week ke once in 2 weeks ke macam tu lah. Itu lebih baik. Jangan selalu-selalu sangat. Nanti jadi psycho. Okay. Psycho dia. Tak turun ni. Tak turun lagi. Last give up. Yang jadi tu. Okay. Alright. Thank you, doktor. Okay, Okay, next. Ada lagi tak soalan-soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, saya tanya very simple je soalan saya ni. Saya ni penggemar buah. Okey. Kadang-kadang saya makan buah dengan betik dengan pisang tu dalam masa yang sama lah. Boleh ke doktor? Ada orang kata tak boleh ke? Kata tak boleh sebab katanya kedua-dua tu mempunyai gula yang tinggi. Katanya betik dengan pisang tu kalau makan pisang saja. Dan tak boleh campurkan dengan betik. Sekali lagi saya nak tanya. Dia tu siapa? Doktor jugalah. Aduh, doktor tu. Doktor tu dekat UKM Bangi, doktor. Okay. Tak ada. Dia macam ni. So memang apa yang dikatakan tu ada kebenaran dia. Memang pisang dengan betik ni memanglah fruktos tinggi. Sama macam buah lain juga, dia ada fruktos. Jadi kalau nak makan pisang dengan betik, boleh makan sekaligus. Cuma janganlah makan banyak. Janganlah betik tu sebiji, pisang sesikat. Itu memang tak boleh lah. Biasanya kalau you cakap makan pisang sebiji, betik sepotong, itu tak ada masalah. And then kena tengok juga. Kadang-kadang kita ni lebih sikit lah. Okay, so sekarang ni rakyat Malaysia, kita ni selalu kita tak makan buah saja, betul tak? Ada siapa-siapa kat sini makan buah saja? Tak ada. Semuanya makan buah lepas makan, betul tak? Lepas makan nasi, lepas makan mi, lepas makan tu makan buah. Jadi gula naik, salah buah. Betul tak? Betul. Sedangkan yang salah makanan kita sebelum kita makan buah tu. Dan minuman kita sebelum tu. Apatah lagi makan buffet, makan kenduri. Semua tu, itu yang jahanam biasa tu. Air macam manis. Mana doktor? Jadi maknanya boleh makan buah. Tapi dalam kuantiti yang sederhana. Dan kita kena tengok waktu kita makan tu. Macam mana. Kalau kita makan tu, ngam-ngam lepas makan nasi sepinggan dengan lauk yang sedap pula. Of course lah gula kita naik bila kita makan buah tu. Kita tak boleh kata buah tu yang menaikkan. Saya biasanya makan buah ni, saya nak skip makan nasi doktor. Sebab dulu saya tak tahu nasi ni dia bagus kan. Biasa dia orang kata nasi ni membuatkan gula kita tinggi kan. Jadi saya nak skip nasi. Saya makan buah. So sebenarnya makan nasi tu lagi bagus lah. Kalau dibandingkan dengan buah. Tapi kalau you kata you tak makan nasi, you makan buah, ada tak you makan benda lain lagi? Pesakit saya yang selalu saya jumpa, dia kata dia elak makan nasi tapi dia makan benda lain lah. Dia makan mi goreng, makan mihun, dia makan kuih-kuih, biskut, roti canai.
Tidak, Kita saya tengok tak juga. makan apa. Sebab saya tak ambil So- lunch, tapi saya makan buah saja. Dan saya tak minum So 24 jam selama beberapa bulan ni you makan buah je, tak ada benda lain. lunch sajalah. Habis breakfast makan apa? Pagi ni kita sarapan nasi lemak. Cuma lunch je dah ingatkan pakai nasi kan. Oh je lah, maknanya sama jugalah. Lunch, Okay. makan lunch breakfast nasi lemak, tak makan lunch normal lah. You makan buah saja. Tak sepatutnya buah tu menaikkan gula you ke level yang sangat teruk. Tapi mungkin gula tu dah naik siap-siap selepas makan nasi lemak yang sambal manis. Ataupun ada minum teh tarik ke, minum air manis sikit ke. Saya bau border. Ni doktor, saya punya gula bau border. 6.1. Bau border. Tapi peringkat awal lah, saya sedang menjagalah sekarang ni. Boleh jaga, tak ada hal. Berjinak-jinak dengan SFT ni doktor. Boleh, tak ada hal. Okey, sebab SFT selain daripada menurunkan gula, dia juga meningkatkan metabolisme badan kita. So kita punya lemak-lemak semua terguna. Gula yang ada dalam badan kita akan digunakan lebih cepat. Macam tu, SFT tu. So tak ada masalah lah. So you makan buah, you minumlah SFT sikit. Ya. Okey. Macam tu. Okey, Alright. doktor. Terima Okey. kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Uish. Saya nak tanya. Suara macam kaki karok . Tak ada. Saya nak tanya kalau bubur nasi dengan nasi macam mana okey? Sebab saya selalu Bubur nasi dengan nasi. Bubur nasi dengan nasi sama je, taruh air je. taklah macam kalau Dia yang berbeza ialah makan nasi 3 pinggan dengan bubur nasi semangkuk. Itu bezalah. Nasi 3 pinggan tu lagi banyak. Lagi tinggi lah gula nanti. Macam tu. Sebab biasa nasi besar penumbuk tu kan. Saya ambil, saya buat bubur. Jadi sama je lah ya saya. Tak apa, tak ada masalah. Kita tak Sama sama je. lah. Cuma lauk-lauk tu kena perhati lah. Yelah. Itu je dengan air tu. Jangan minum air manis apa semua. Itu je lah. So bubur ni, sebab bila kita bagi bubur, bila kita buat bubur nasi tu akan kembang. Tapi khasiat tetap sama. Khasiat dia tetap sama. Duduk hospital dulu, dia bagi bubur sikit sangat. Memang tak kenyang. Of course. Okay tu. Alright. Doktor, saya nak clarify sikit soalan tadi ya. Saya di warning lah, supaya jangan orang kencing manis jangan makan bubur nasi lah. Jadi maknanya daripada jawapan doktor tadi, maknanya itu tak benar lah. Dia tak benar tu sebab apa tau? Sebab dia orang tak bagi makan bubur. Sebab orang makan bubur pun dia akan makan sama banyak dengan nasi. Dia punya isu ialah bila kita makan banyak. Okay. So kalau you makan nasi, kalau sebelum you makan bubur tu memang you jenis yang makan nasi banyak 2-3 pinggan, maka you makan bubur pun you akan makan 2-3 mangkuk. So sama je sebenarnya. So lebih baik you makan yang resistant starch tadi. Sebab kan saya kata bubur ni dia akan mengembangkan nasi tu, tapi khasiat tetap samalah. Tapi kalau you makan makan resistant starch, you tak boleh buat bubur. You tak boleh guna nasi lemak untuk buat bubur, betul tak? Ada ke orang buat nasi lemak buat jadi bubur? Tak ada kan? Nasi minyak jadikan bubur? Tak ada. Sebab memang dia tak boleh jadi sebab lemak tu menghalang air daripada masuk, dia tak boleh kembang. Jadi lebih baik you makan nasi yang resistant starch daripada you makan bubur. Itu yang better. Tapi kalau dibandingkan nasi kosong dengan bubur, yang membezakan ialah dia punya lauk je dengan minuman yang you minum masa tu. Okay, so you boleh makan bubur, no problem, tapi pada kuantiti yang biasa saja, sederhana dan sedikit. Dan juga jangan campur benda-benda yang manis lah. Jangan taruh lauk-lauk yang manis yang tu ke, tabur gula pula sikit ke, apa tu minum air manis. Itu yang jahanam. Okay, so semua orang kena faham satu benda. Di hospital, masa saya kerja kat hospital pun saya akan bagi nasihat yang sama dulu. Dekat pesakit, jangan makan nasi lah, jangan makan buah lah apa semua. Sebab apa? Sebab 80% daripada pesakit yang datang di hospital ni memang boleh dikatakan memang tak pernah kontrol makan. Gula memang belas-belas. Yang datang puluh-puluh pun ada.
Jadi memang tak pernah kontrol makan. Jadi kalau kita terang dekat diorang dengan masa yang limited, sebab ramai orang, masa limited kita tak boleh cakap, okay, you boleh makan buah tapi you boleh makan sikit. Pisang tak boleh makan banyak, boleh makan sikit. Kalau nak cakap macam tu tak ada masa. So that's why selalunya doktor kat hospital dia akan cakap terus. Okay, tak boleh makan buah. Pisang tak boleh makan. Buah manis tak boleh makan. Habis cerita. Sebab kalau kita cakap boleh makan buah tak manis ke apa semua, tak ada orang nak dengar. Diorang ni memang tak pernah kontrol. Kalau datang jumpa doktor pun dia akan jaga makan 3 hari sebelum datang je. 3 hari sebelum datang dia kontrol makan betul-betul, dia tak makan langsung kadang-kadang tu. Dia tak makan langsung, lepas tu datang cek gula 5, 4 kan. Tapi bila HbA1c 10. So, maknanya dia tak kontrol lama dah. Jadi sebab tu lah. Jadi apa yang doktor tu cakap untuk situasi masa tu memang betul lah. Tak boleh makan bubur tu. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, dalam santai ni, banyak masa nak jawab soalan. Jadi jawapan saya lah, boleh makan bubur tapi dalam kuantiti yang biasa dan jangan ada lauk-lauk manis dan minum air manis. Itu je. Okay? Okay. Thank you, doktor. Thank you. Alright. Tanya boleh dengar? Boleh. Siapa tu? Nama saya Cik Kin. Saya Okay. injek insulin. Oh. Tujuannya untuk apa injek insulin tu? Okey. Nombor satu sekali, doktor hanya akan suruh injek insulin tu kalau gula kita memang tak pernah terkawal dengan ubat. Itu satu. Okey, maknanya sebelum ni dah bagi ubat tapi tak terkawal. HbA1c pun dah lebih daripada 9, biasanya diorang akan startkan insulin. Ya, Okey. So insulin ni memang dunia punya rawatan, WHO recommendation. Okey, sebabnya dia boleh menurunkan gula. Cuma kajian-kajian baru ni menunjukkan bahawa kita kecil manis ni, dia kena kecil manis adalah disebabkan oleh insulin resistant. Mana insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita tu, dia dah tak boleh berfungsi sebab kita terlalu banyak glukos dalam badan. Kita makan makanan yang bertukar je glukos, makan gula, makan karbo banyak, makan tepung banyak. Itu makanan ruji kita dah. Makan roti, makan biskut, makan canai setiap hari. Kan, dengan karbo, dengan nasi lagi, dengan banyak dan segalanya. Jadi bila insulin resistant, insulin tu dah tak boleh berfungsi, maka gula akan berkumpul dalam darah kita menyebabkan kita kena kecil manis. So sekarang ni kalau kita injek insulin, kenapa gula kita turun? Agak-agak ada orang boleh jawab. Okay, sebabnya bila kita cucuk insulin tu dalam kuliah yang lepas saya ada cerita macam mana gula tak boleh masuk dalam sel bila orang kena kecil manis kan, rosak dia punya reseptor dan sebagainya. Jadi ada satu tempat yang mana gula boleh masuk dalam sel dia tanpa menggunakan kunci reseptor tu, iaitu sel lemak. Jadi bila kita cucuk insulin yang daripada luar, cucuk badan kita, maka insulin ni akan mengarahkan gula tadi masuk dalam sel lemak. Sebab itulah gula kita turun. Tapi efek keradangan insulin tu tetap ada. Okay. Jadi sebenarnya insulin adalah rawatan yang tidak sihat kalau tanya saya. Okay, jangan pergi marah kat doktor hospital tu pula. Insulin tu dia. Sebab diorang menggunakan rawatan yang memang WHO memang recommend. Kalau tak terkawal, tambah insulin. Itu yang diorang recommend. Jadi sebenarnya problem selalunya bukan pada ubat. Problem ni pada pesakit tu yang tak kontrol makan. Kalau tak nak start insulin, kontrol makan. Okay, kalau tak kontrol makan, lambat laun memang insulin. Insulin dia akan mempercepatkan lagi kita kena sakit jantung, kita kena stroke dan sebagainya. Walaupun dia menurunkan gula. Sebab isu keradangan tadi. Mungkin nanti saya akan cerita baliklah pasal keradangan ni. Okay, ramai yang tak faham kot pasal keradangan ni. Apa yang saya faham tadi, pankreas akan menghasilkan insulin. Tapi sekarang ni dia tak boleh hasilkan insulin. Sebab itu kita dia bukan insulin. Resistant sebenarnya. Dia resistant insulin. Maksudnya insulin tu dah jadi lali dengan gula tu. Dia tak boleh turunkan gula. So insulin, so pankreas hasilkan insulin. Tapi insulin tu tak boleh nak menurunkan gula. Tak cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Dia bukan sebab tak cukup. Sebabnya insulin tu macam, dia nak contoh macam ni lah, lali tu. Macam contoh orang main boxing, okay? Main boxing lah, main boxing tu. Okay, masa mula apa ni,
dia rasa sakit apa semua. Tapi bila dah bertahun-tahun dia jadi boxer tu, macam Muhammad Ali apa semua tu, kan, Mike Tyson semua, orang kalau setakat kena tumbuk 10 kali kat muka, relax sakit. Betul tak? So sama juga. Masa kita lahir, mungkin 1 unit insulin digunakan untuk menurunkan 1 unit gula. Tapi bila kita dah besar sikit, sebab kita dah makan berkarbon banyak, dah mula makan Nestem, dah mula makan biskut untuk budak-budak dan sebagainya, maka masa tu mungkin dah 10 unit insulin digunakan untuk menurunkan 1 unit gula. So bila kita besar sikit, dah pergi sekolah, makan karipap, makan mi goreng, makan segalanya, maka masa tu mungkin 100 unit insulin digunakan untuk menurunkan 1 unit gula saja. Macam tu. So nanti bila dah lama-lama kita dah memang dah umur 40, tarik tiap hari ke, bantai roti canai tiap pagi dan sebagainya, maka masa tu lah mungkin 1000 unit insulin untuk 1 unit gula. Masa tu lah insulin tu dikatakan sebagai lali. So dia dah tak boleh turunkan tu, tak boleh menurunkan gula. Insulin ada. Setiap kali kita makan glukos atau makanan yang bertukar jadi glukos dalam badan, maka insulin akan dirembeskan. Insulin ni bukan 24 jam dirembeskan. Dia hanya bila distimulate, bila dia masuk gula, ada glukos dalam badan kita, dalam darah kita, dia pun dirembeskan. Tapi bila dia dah lali banyak sangat, maka dia tak boleh turunkan gula tu. Okey, so dalam kuliah saya yang lepas pasal gula ni, saya ada cerita pasal kecil manis ni, saya ada tunjuk gambar yang ada reseptor insulin, reseptor dia ataupun pintu tempat masuk kunci insulin tu, dan juga glukos tu. So kunci tu yang rosak. Jadi insulin tak boleh nak guna. Jadi glukos tak boleh masuk dalam sel. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas dengan insulin yang kita injek tu lain ke? Insulin juga nama dia. Insulin tu sama. Dia punya molekul dia sama. Cuma sumber lain lah. Dia ada yang sumber manusia, ada sumber babi, ada sumber lembu. Tapi insulin yang pankreas hasilkan, dia lali dengan benda tadi lali dengan gula tu. Dia lali lah, okey. Tapi insulin yang kita injek tu. Okey. Sekarang kan saya cakap tadi, dalam kuliah lepas saya ada tunjuk gambar yang pasal reseptor tu. Jadi insulin lali tu maksudnya reseptor tu rosak, kunci tu rosak. Jadi walaupun masukkan insulin baru, insulin tu tak boleh guna kunci tu. So gula tetap akan tinggi dalam darah. Cuma bila dah rosak dekat sel-sel biasa macam sel apa ni? Sel liver, sel kidney kita, dah insulin reseptor tu dah rosak, maka ada satu tempat lain lagi yang tak perlu kunci untuk masuk. Gula boleh masuk macam tu je, iaitu sel lemak. Jadi bila kita cocok insulin baru tu, insulin tu akan arahkan gula tu masuk dalam sel lemak tadi. Jadi sebab itulah gula turun juga. Tapi sebenarnya gula tu bukan turun sebab digunakan, tapi disimpan sebagai stok dalam sel lemak. Macam tu. Okey. So sebab itulah kalau nak ambil insulin kena tanya dulu. Ni insulin manusia ke, insulin babi ke, insulin lembu? Kena tanya tu. Okey, terima kasih. Faham. Alright. Okey, sama. Doktor, ada satu soalan saya nak tanya. Biasanya saya tengok orang yang kencing manis dia kurus ya, ataupun dia pengidap kencing manis biasa kurus ke, atau yang saya juga ada tengok yang amat gemuk, bila tanya dia cakap dia ada diabetik. Macam mana dia? Saya tak faham. Ada saya tengah kurus, tengah gemuk. Thank you. Okey. Nombor satu sekali, sebenarnya tak payah fikir lah. Itu nombor satu sekali. Okey. Alright. So yang macam saya cakap tadi kan, yang masa soalan insulin tadi tu, kan saya kata bila reseptor pada sel-sel tu rosak, okey, so maka insulin akan mengarahkan glukos tu disimpan dalam sel lemak. So that's why sebenarnya orang kencing manis lebih ramai yang gemuk. Boleh katakan 80% pada pesakit kencing manis adalah gemuk, bukan kurus. Okey. So kalau yang kurus tu selalunya orang kencing manis yang kurus ni adalah orang kencing manis type 1. Itu satu. Maknanya daripada baby lagi dah ada kencing manis. Yang tu memang kurus selalunya. And then yang kedua ialah pesakit kencing manis yang berkurangan seleranya. Selalunya orang kencing manis ni dia tak kurang selera. Jadi sebab itulah lebih ramai yang gemuk daripada yang kurus. So pesakit kencing manis ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi lebih ramai yang gemuk. Sebab kebanyakannya type 2 dan seleranya tak berkurang. Tapi memang ada orang yang kurang selera bila kena kencing manis. Selalunya orang yang depres.
orang yang kecewa dengan penyakit kencing manis dia kurang selera. Macam tu. Okey. So bila kurang makan, kuranglah masuk glukos dalam darah. Bila kurang masuk glukos dalam darah, maka stok glukos tadi dalam sel lemak, dalam liver apa semua akan dikeluarkanlah. So sel lemak tu akan jadi mengecil lah. So dia akan mengurus lah. Macam tu je lah kalau nak senang nak faham. Okay. So jangan pening. Ada orang kencing manis gemuk, ada orang kencing manis kurus. Itu tak payah fikir yang tu. Okay, yang lebih penting kita kontrol kencing manis kita. Kalau kita ada kencing manis, kalau ada pre-diabetik, kita kena usaha sungguh-sungguh supaya kita tak kena kencing manis tu. Tak kisahlah kita gemuk atau kurus. Okay? Okay. Thank you, doktor. Okay, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang makanan bergoreng. Kalau kita macam saya ni ada diabetik, masih makan ubat lagi lah. Kemudian darah tinggi dan kolesterol. Jadi bila jumpa doktor akan cakap jangan makan makanan bergoreng. Apa pandangan doktor tentang perkara tu? Kan saya cakap, kan saya dengar boleh pula makan minyak-minyak. Macam mana kuantiti banyak mana macam mana? So, nombor satu sekali, pasal lemak sihat ni, dia ada 2 mazhab. Okey, macam kita ada Islam ada 4 mazhab. Dalam lemak ni ada 2 mazhab. Okey, iaitu ada yang kata lemak bagus, ada yang kata lemak tak bagus. Okey, so dalam grup ni, dalam grup saya, grup Dr. Norman semua, kami pengamal alternatif medicine, kami percaya kepada lemak sihat. Jadi maknanya ada lemak yang tak boleh makan, ada lemak yang boleh makan. Okey. So macam lemak yang tak boleh makan ni trans fat lah yang gambar-gambar saya tunjuk tadi, trans fat tadi tu. Margarin, plantar lah, mak nenek semua tu, dan biskut-biskut yang berbuat daripadanya, kuih-kuih daripadanya, semua tu tak bagus. Jadi kalau lemak sihat kita boleh makan. Malah dia membantu kita mengurangkan kebarangkalian untuk kena sakit jantung. Okey. So antara lemak-lemak sihat, so contohlah benda bergoreng ni, jadi kalau nak goreng makanan kita, nak buat nasi goreng ke, nak goreng ayam ke, nak goreng pisang ke, tak kisah goreng apa pun, kita gunakan minyak gorengan yang sihat. Jadi minyak gorengan yang sihat saya dah tunjuk tadi, gambar rajah yang saya tunjuk omega 3 dengan omega 6 tu. Okey, jadi yang kandungan omega 6 dia paling rendah, itu yang paling bagus. Jadi dalam kes kat Malaysia ni kita ada minyak kelapa sawit, minyak kelapa darah, minyak jagung dengan minyak bunga matahari. Itu yang paling biasalah. Jadi kalau dibandingkan antara minyak-minyak ni, omega 6 paling rendah dalam minyak kelapa sawit dan minyak kelapa darah. Minyak kelapa pula dah. Dalam minyak kelapa. Jadi kalau nak menggoreng, kita kena guna minyak kelapa sawit supaya dia lebih sihat. Kalau kita guna minyak jagung dengan minyak bunga matahari, omega 6 dia 1:47-48 tu. Jadi bila omega 6 tinggi, dia meradangkan. Bila keradangan tinggi, penyakit-penyakit yang ada kena mengena dengan keradangan tinggi, contohnya darah tinggi, sakit jantung, stroke, gout, itu semua lebih senang untuk kita kena. Okey? Itu satu. Nombor 2, selalunya doktor akan cakap jangan makan benda-benda bergoreng ni untuk orang yang kolesterol tinggi. Okey. So doktor tu sebenarnya dia tak baca dekat website Kementerian Kesihatan. Dalam Kementerian Kesihatan punya website dah ada tulis dah. Jumlah kolesterol dalam badan kita tu yang kita sukat tu katalah 6 contoh. So daripada 6 ni hanya 20% saja berasal daripada makanan kita. Maknanya daripada 6 tu cuma 1 je daripada makanan kita. Yang 5 lagi tu bukan daripada makanan kita. Sebenarnya daripada liver kita. Liver kita menghasilkan kolesterol dalam badan kita. Okey? Ini yang ramai doktor pun tak tahu. Okey, sebabnya liver kita ni dia menghasilkan kolesterol badan kita ni sebab kita memang perlu kolesterol dengan banyak sebenarnya. So orang yang kolesterol tinggi ni sebenarnya adalah orang-orang yang sel dia banyak mati. Okey, sebab badan kita ni dia ada 1 trilion ke 10 trilion sel badan kita ni daripada kecil sampai dewasa. So setiap hari 1 bilion sel akan mati. Setiap hari. Jadi setiap 1 bilion sel yang mati ni, badan kita perlu ganti balik dengan sel baru sebanyak 1 bilion juga. Okay. So bila nak buat sel baru, kulit luar sel kita ni, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, sebenarnya dia terbuat daripada kolesterol. Okay. So sebab itulah liver kita menghasilkan kolesterol tu.
Sebab tiap-tiap hari sel badan kita mati. Jadi orang yang kolesterol naik ni sebenarnya dia tak terpengaruh sangat oleh makanan dia yang banyak kolesterol, tapi lebih terpengaruh pada sel dia yang banyak mati. So siapa sel yang banyak mati? Nombor satu sekali, old age. Proses penuaan. Sebab tu kita nampak tua, sebab sel kita banyak mati. Bila sel banyak mati, badan kita cuba ganti balik dengan menghasilkan kolesterol lebih. Sebab itulah orang tua, buatlah kat mana-mana pun, kolesterol dia tetap akan tinggi. Okey. Lepas tu, siapa lagi yang sel banyak mati? Orang stres. Orang stres dia akan lebih banyak mati. Sebab itulah orang stres, rupa dia lebih tua daripada orang lain. Okay. Sebab sel dia banyak mati. Jadi badan akan cuba hasilkan balik kolesterol yang banyak untuk menghasilkan sel-sel untuk menggantikan yang mati tu. Nombor 3, orang merokok. Satu batang rokok sama dengan 10 bilion sel mati. Sebab itulah orang merokok nampak lebih tua daripada umur dia. Kalau umur 15 dah merokok, rupa dia macam umur 20. Sebab sel dia banyak mati. Dan itulah yang menyebabkan kolesterol naik. Okey, bukannya sedut rokok tu kolesterol masuk dalam paru-paru semua. Tak ada, bukan macam tu. Tapi sebab rokok tu mematikan banyak sel kita. Dia sama dengan setiap batang rokok mematikan 10 bilion sel badan kita. Kalau dalam keadaan normal 1 bilion dia yang mati. Macam tu. Okey. Jadi sebab itulah orang yang stres, orang yang merokok, orang tua memang kolesterol tinggi kan. So macam saya, kalau jumpa saya memang kalau bawah pada 7 saya tak pernah bagi ubat. Kalau 6.9 pun saya tak bagi ubat. Saya lebih suka dia suruh dia kurangkan stres, jaga makan, ambil lemak sihat dan sebagainya. Yang itu yang akan menurunkan kolesterol tu nanti. Okey. Jadi doktor tu kata jangan makan makanan goreng tu, itu betul bagi situasi dia. Okey, bagi situasi dia. Kalau saya cakap macam ni, pada kebanyakan orang di pesakit-pesakit di hospital kerajaan tu, memang diorang tak dengar punya, bazir masa je. Okay, senang cakap, jangan makan bawang goreng, habis cerita. Itu yang diorang cakap macam tu. Diorang tak salah, tapi pada condition diorang tu, masa tu, dengan pesakit-pesakit yang degil-degil semua tu, memang diorang akan cakap macam tu. Saya masa kerja kerajaan pun macam tu juga. Tapi sekarang ni sebab saya dah ada banyak masa, saya boleh jelaskan kenapa tak perlu berhenti makan benda berlemak minyak ni, tapi asalkan benda tu lemak sihat. Jadi kalau macam nak goreng pisang pun, kalau kita beli kat kedai, kita tak tahu dah berapa puluh kali dah pakai tu. Minyak sihat ni tadi, macam minyak kelapa sawit ni, kita hanya boleh guna 3 kali je. Okey, 3 kali guna. Maknanya sekali goreng makan pagi, goreng makan tengah hari, goreng makan malam. Dah, kena buang yang dah guna tu. Kalau kita guna kali keempat, maka omega 6 dia makin banyak. Okey, omega 6 akan jadi banyak. Jadi tak sihat dah. Kalau kita beli makanan kat luar yang digoreng, goreng pisang, goreng kat tepi jalan tu apa semua, memang dah tak tahulah berapa puluh kali dah guna tu. Entah minyak yang 3 hari dah ke. And then satu isu lagi ialah yang orang jual yang kedai makan apa semua ni, kadang-kadang dia orang beli minyak second hand tau. Minyak second hand ni macam KFC, McDonald. Minyak dia orang guna untuk goreng tu, dia orang guna memang untuk satu hari guna. Lepas tu dia orang buang. Jadi dia orang pack dan jual. Boleh beli. Ada cara dia tu nak beli tu. Okey. So kebanyakan peniaga-peniaga ni dia orang beli minyak yang ni lah. Minyak tu memang cantik lagi sebab baru sekali guna kan. Baru satu hari punya guna. Jadi dia orang memang beli yang tu untuk menggoreng lah benda-benda ni. Itu jadi tak sihat tu. Itu jadi tak sihat tu walaupun dia orang guna minyak kelapa sawit. Okey. Jadi banyak faktor lah, banyak faktor. So kalau puan nak lebih sihat, boleh ikut nasihat saya, tak ada masalah. Kalau puan nak ikut juga kata-kata doktor lagi, boleh dipersilakan. Tapi kalau jadi apa-apa, saya tak bertanggungjawab. Macam tu. Okey, doktor. Satu lagi, boleh saya cakap tentang kolesterol tu. Saya memang tahun lepas saya memang mengamalkan VCO ni, saya memang ambil setiap pagi. Tapi bila saya dah pergi jumpa doktor, kolesterol saya masih tinggi. Lepas tu doktor tambah dos lagi. Kadang-kadang ni dah 20 mg kena makan ubat apa? Tobas. Bukan. Simvastatin. Simvastatin. Simvastatin tu 20 mg tu dos paling minima tu. Minima. Itu dos paling minima. Okey, sebab sekarang ni kalau you makan minyak kelapa dara, tapi benda-benda lain tak kontrol, sama juga. Boleh naik juga kolesterol tu. Kalau you stres, stres ni apa tau?
fizikal atau mental lah, dua-dua. Tak cukup rehat, tak cukup tidur, tension, nak marah, tak puas hati, bergaduh, mengajuk, banyak benda fikir dalam kepala, banyak benda nak buat dalam satu masa, risau, rusing, takut, kan? Cucu dah lama tak datang. Okey. Laki dah 3 hari tak balik ke? Anak-anak buat hal, gaduh dengan jiran. Saya rasa stres kot. Sebab okey. saya cikgu. Kan? Jadi bila benda-benda ni pun kena kawal. Kita tak boleh kata bila makan VCO je mesti turun kolesterol. Tak boleh. Kita tak boleh bergantung pada benda tu. Jadi semua faktor kita kena ambil kira. Jadi you kena jaga betul-betul. Stres you, pemakanan you, semua you kena jaga. Barulah VCO tu akan bertindak dengan lebih bagus. Cikgu memang cikgu banyak yang darah tinggi dan kolesterol tinggi lah. memang ramai. Okay. So you kena control lah. Okay. Alright. Okay. Thank you. Doktor, nak tanya, kalau saya kontrol yang suara karaoke tadi. ya Allah. Boleh tak saya berhenti ubat kolesterol? Memanglah boleh kan kalau ikut dah mazhab saya. Tapi kalau pergi jumpa kalau pergi jumpa doktor tanya, kamu janganlah jawab kamu tak makan sebab doktor Wan suruh. Tak, sebabnya dia kolesterol tu dalam 7 lebih. Lepas tu doktor tu bagi tingkatkan lagi ubat kolesterol lah. So saya tak nak makan dah. Sebab saya cepat lupa sekarang ni. Sebab saya dengar itu doktor kata kalau kita makan ubat kolesterol tu pun boleh buat kita lupa kan? Ya. Okey, dia macam ni So ubat kolesterol ni dia statin statin, semua statin, tak kira simvastatin, atorvastatin, lovastatin dan sebagainya. Dia statin Statin ni dia bertindak mengurangkan kolesterol kita ni. Dia ada pathway, dia penghasilan kolesterol ni dia macam ada kerangka dia lah. Daripada atas pergi bawah, lepas tu dia hasil kolesterol kat bawah. Jadi simvastatin ni ataupun semua statin dia memblok penghasilan kolesterol itu terlalu tinggi, terlalu awal. Jadi sebab dia daripada bahan asas untuk jadi kolesterol tu, semasa menjadi kolesterol, dia ada benda lain lagi. Macam prostaglandin, coenzim QA, macam-macam lagi yang terhasil sekali dengan kolesterol tu. Jadi ubat kolesterol statin ni, dia menghalang penghasilan kolesterol tu di atas. Bukan pada pathway yang menghasilkan kolesterol saja. Jadi bila dia blok kolesterol, dia akan blok benda lain sekali. Jadi antaranya lah coenzim QA, sejenis enzim yang sangat penting untuk proses-proses menyah toksin, proses-proses menghasilkan tenaga dalam badan kita. Jadi itulah isu dia. Jadi sebab itulah kalau dipaksa, kalau macam saya, kalau kolesterol lebih daripada 7, saya akan bagi dia ubat kolesterol. Tapi dalam masa yang sama, saya akan bagi dia coenzim Q10. Kena makan coenzim Q10 ni. Sebab statin tu menghilangkan coenzim Q10. Nanti banyak benda akan berlaku. Itu yang sebab banyak side effect tu. Jadi pertama pelupa. Nombor 2 gastrik. Nombor 3 sakit badan. Yelah yang betul. Tak ada sebab. Tak angkat berat, tak angkat apa pun. Tak pindah rumah, tak ada berlari, tak ada apa. Tiba-tiba bangun pagi, sakit badan. Itu kolesterol. Ubat kolesterol. And then sakit kepala yang berulang-ulang. Tak ada sebab juga. Okey. Lepas tu dan apa ni? Dah lama makan ubat kolesterol tu kan. Memang adalah kena gastrik semua. Lepas tu itulah sekarang saya lupa apa semua kan. Saya berhenti lah ubat kolesterol tu. Tapi saya tak tahu nak cakap macam mana dengan doktor tu nanti. So sekarang ni kalau you ada dua pilihan lah, sama ada you makan balik ubat kolesterol tu tapi you makan coenzim Q10 untuk mengurangkan side effect. Okay. Tak boleh tangkap nama ubat tu. Coenzim Q10. Coenzim Q10 nak beli di farmasi lah. Di farmasi. Tak salah brand apa pun, tapi mesti sekurang-kurangnya 50 mg. Okey. Makan maksimum 150 mg. Makan setiap kali kamu makan ubat kolesterol. Yang tu tak decide apa-apa doktor? Tak adalah, itu coenzim Q10 tu memang dia perlukan lah sebab ubat kolesterol tu yang menghalang penghasilan coenzim Q10. Macam so kalau kita kena ganti lah balik. Macam kalau kita makan juga ubat kolesterol tu, lepas tu kita ambil ginkgo, boleh ke doktor? Sebab sebab ginkgo ni tak ada kena mengena langsung dengan ubat kolesterol tu. Sebab ada dari segi side effect ke apa.
So dia Aha. boleh membantu sistem lain pula. Yang saya cakap ni adalah coenzyme Q10. Coenzyme Q10 yang diperlukan oleh orang-orang yang ambil ubat kolesterol. So itu satu pilihan lah kalau kamu nak makan ubat kolesterol tu. Kalau tidak, jangan makan ubat kolesterol tu. Okey. Tapi janganlah beritahu doktor tu. Janganlah jujur sangat. Saya nak Yelah. makan ubat kolesterol doktor. Doktor pun cakap tak bagus. Mampus aku. Doktor, saya nak tahu. Doktor. Maknanya kena kontrol minyak, kena kontrol Tapi kena kontrol lah pemakanan tu. Macam saya cakap tadi kan. Kalau kita makan fruktos banyak, kita makan jus buah apa semua ni kan, fruktos tinggi, dan bahkan jajan-jajan yang ada fruktos tinggi, maka benda tu akan menyebabkan kita punya kolesterol akan naik juga. Okey. Kita kena ingat tu. Banyak pantang dah. Memang banyak pantang, okey. Tapi ada cara sihat untuk kita makan sedap. Memang ada. Itu nanti kita akan ajar nanti. Itu sebenarnya kepakaran Dr. Ju. Kenal Dr. Ju? Dr. Ju Wellness. Tahu. Kenal. Dia ada buku dia. Dr. Ju Wellness punya resepi. Kalau Resepi. makanan diet sihat ni, dia macam mahal lah doktor. Macam Siapa kata mahal? Mahal tu bila kita beli makanan sihat. Cuba makan buat sendiri. yang saya punya tu macam, yelah contohlah nak buat roti ke apa kan. Bahan-bahan yang nak beli tu memang mahal. Mahal itu. So janganlah buat roti tu. Benda Sebab lain kita banyak nak lagi. makan roti. Boleh makan buah, boleh makan sayur. Kan makan Rindu macam nak saya cakap makan tadi. Sepinggan. So kau nak makan roti, kena makan roti mahal lah. Ataupun buat sendiri. Kau teruk Yelah, sangat. Tapi kalau buat sendiri pun taklah terlepas daripada tepung yang doktor cakap tu. Kena makan tepung ni lah. So sebab kita memang daripada kecil memang dah ada begitu. So kita kena ubah tu, kena berkorban lah sikit. Alah, takkanlah tak ada gelang kat tangan tu. Doktor. Doktor, saya nak tambah sikit doktor. Doktor. Alright. Saya nak cakap sikit doktor. Tak dengar. Saya nak cakap sikit. Okey. Cakap. Saya punya kolesterol pada mulanya 7, sekarang ni dah turun pada 5. Alhamdulillah. Saya tak ambil ubat apa-apa kolesterol walaupun ubat doktor syorkan. Saya amalkan doktor puasa Isnin Khamis dan saya sentiasa jogging setiap hari tanpa miss, dan samping tu saya minum air lemon. So memang saya dah makan berbulan-bulan, sememangnya kolesterol saya antara 4 ke 5 je doktor. Bagus lah tu. Mungkin kehidupan yang sihat lah. Kena exercise dan sebagainya. Ya. Exercise dalam 1 jam doktor, lebih kurang dalam 6,000. So kalau mampu buatlah exercise tu memang. Elok lah tu. Memang apa yang dia makan itu memang elok lah tu. Tapi berapa ramai orang yang sempat jogging sejam tu saya tahulah. Betul lah doktor. Dalam grup ni kan. Selain pada Puan Normala ni saya tahu lah siapa lagi yang boleh jogging sejam sehari tu. Jadi kontrol makan, exercise lagi bagus. Tambah dengan air lemon doktor. Boleh nak minum air lemon tu, tapi janganlah seliter sehari. Tapi saya tipu dengan doktor. Saya kata saya makan buat kolesterol. Tipu sunat. So saya sebenarnya macam lemon tadi tu, kalau makan buah lemon tu lagi bagus. Sebab kita nak dapatkan fiber tu. Okey. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Raihana, saya ada soalan berkaitan dengan telur. Jadi telur. Jadi ada dietitian recommend supaya telurnya diambil 2 biji seminggu. Tapi saya dan ada juga yang saya tengok dalam YouTube, kalau nak telur banyak, hari-hari makan telur, mungkin telur putih tu banyak, telur merah tu satu je. Jadi apa penjelasan doktor? Alright. Okay, so dietitian ni dia memang ikut buku yang mengatakan mazhab kolesterol tu jahat. Okay. Itu ya sebenarnya. Jadi dalam grup kita ni,
kita tak menganggap kolesterol tu jahat selagi tak ada gula dan tepung gandum. Okay, so dia bagi nasihat supaya kita makan 2 biji telur je seminggu tu biasanya pada orang-orang yang kolesterol tinggi lah. Biasa dia akan nasihat macam tu. Dan kalau dia tahu, mungkin dia akan cakap lagi telur puyuh langsung tak boleh. Sebab sebiji telur puyuh punya kolesterol lebih banyak daripada sebiji telur ayam. Okay, tapi saya dah terangkan tadi kan kenapa kolesterol tu ada dalam badan kita. Okay, so yang dietitian ni tak tahu ialah apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan dalam website dia orang, iaitu kolesterol dalam badan kita hanya 20% daripada pemakanan kita. Okey, 20% saja. Jadi telur tu tidak mempengaruhi jumlah kolesterol dalam badan kita. Sebenarnya badan kita tu sendiri yang mempengaruhi jumlah kolesterol dalam badan kita. Kalau sel kita banyak mati, maka kita punya kolesterol akan naik. Macam tu. Okey, jadi telur ni sangat sihat. Telur putih tu protein tinggi. Okey, dia banyak polypeptide yang sangat bagus yang digunakan untuk membuat DNA kita. Okey, lepas tu telur kuning tu lagi banyak khasiat daripada vitamin, semua vitamin B dalam tu 1 sampai 12 tu semua ada dalam telur kuning. Lepas tu telur kuning tu juga ada sedikit vitamin C. Lepas tu ada juga resveratrol nama dia. Satu antioksidan yang sangat kuat. Dia antioksidan yang sama macam carrot punya antioksidan, tomato punya antioksidan. Dia sama tu, sama level tu. Resveratrol nama dia. Saya tak ingat nama panjang dia apa dah. Okey, bin apa saya tahulah. Okey, so dia sangat berkhasiat. Okey, sebab itulah kalau saya sendiri memang saya makan sekarang ni, dulu saya tak suka makan telur dengan alasan kentut busuk. Okey, tapi sekarang saya makan telur. Saya makan telur. Kalau saya makan, kalau makan telur mesti minimum 2. Memang telur dadar makan 2, saya akan taruh bawang, saya akan taruh cili untuk segala khasiat-khasiat tu. Memang saya akan makan setiap hari. Jadi sekarang ni, atas puan lah. Kalau puan ada kolesterol tinggi, jadi kalau puan nak ikut mazhab dietitian tadi, dipersilakan lah. Tapi jangan buat tak lengkap. Maksudnya you tak makan telur, you kurangkan makan telur. Tapi kulit ayam you makan juga. Tak guna lah. Kan? Macam tu. Dia kalau you kena kontrol betul-betul. Kalau you nak ikut mazhab Dr. Norman dan kebanyakan doktor-doktor yang mengamalkan alternative medicine, bagi kami tak ada masalah you nak makan telur tu. Tak ada masalah. Jadi boleh makan telur ke telur rebus je. So boleh makan tiap-tiap hari. Okey. Cuma kalau jumpa dia lagi, janganlah pergi cakap Dr. Wan suruh makan telur. Apa nanti? Okey, terima kasih Macam doktor. tu je lah sebenarnya kan. Okey, terima kasih. Alright. Sama. Banyak nasi ayam sambal kan malam ni. Ada chicken rice yang tu sedap. Doktor? Ya. Aini Ya, untuk kidney stage 3B. Diabetik memang tak terkawal lah. Memang insulin 40 lah, memang tak terkawal lah, dia punya unit dia memang higher. Lepas tu dia kan dia hanya boleh minum air dalam 500 ml termasuk berkuah. Am I right? Okay. And then macam mana kita nak bantu dia sama ada minyak sihat? Of course boleh bantu dia. Untuk boleh kawal diabetik dia dulu. Kan? Of course minyak sihat boleh bantu dia. And then kalau SFT ni we need to give him about 1 cup ke macam mana? Boleh je. Maknanya jangan melebihi jumlah air yang doktor bagi. Jangan melebihi jumlah air yang 500 ml. Itu je lah. Dia sebenarnya banyak benda lagi yang kita boleh keluarkan air. Kalau dia nak minum lebih, dia kena keluarkan lebih lah. Jadi buah pinggang bukan satu-satu, air kencing kita tu bukan satu-satunya tempat untuk keluar air. Banyak lagi sebenarnya tempat lain yang kita boleh keluarkan air tu. Contohnya daripada dubur kita. Ada satu proses dipanggil sebagai coffee enema. Kopi enema ni maknanya kita guna kopi organik bukan kopi cat kapal api. Kopi organik.
Kopi organik ni kita masak dengan apple cider sikit. Lepas tu kita masak dengan api yang perlahan selama setengah jam sehingga dia panas. Lepas tu selepas setengah jam tu kita sejukkan dia, tunggu dia sejuk sendiri. Okey. Lepas tu baru kita campur air sehingga cukup 1 liter. 1 liter. Lepas tu 1 liter tu nanti kita akan masukkan dalam dubur orang tu. Masukkan 1 liter tu sampai habis 1 liter tu, lepas tu dia kena tahan selama 15 minit. Lepas tu lepaskan. Nanti air dalam badan dia akan keluar. Saya pernah buat ni dekat orang yang stage 5 pun ada saya buat. Coffee enema ni. Maknanya kita keluarkan air tu yang terkumpul banyak, muka bengkak dan sebagainya tu. Memang berat badan dia turun banyak. Okay. Tapi tak semua doktor pandai buat benda tu. Dan benda tu sebab tak ramai doktor buat, maka dia jadi mahal lah. Sekali buat mungkin dalam 100 setengah sekali buat. So biasanya kita buat dalam selang sehari untuk 10 kali macam tu lah, untuk membantu buang air tu. Jadi supaya lepas tu muka dia tak bengkak, jadi dia punya fungsi buah pinggang tu akan bertambah baik sikit. Bertambah baik ya. Nak jadi normal tu mustahil lah, susah kan. Apatah lagi kalau umur dia dah tua. Tapi bolehlah kita reverse sikit. Mungkin dari 3B jadi 3A ke macam tu. So kita buang air kot. Sebab sekarang ni air tak boleh keluar kot buah pinggang tu. Buah pinggang tu rosak penapis dia. Itu jadi stage 3B, 4 dan 5 tu. 4 dan 5. Jadi kita kena cari jalan lain untuk keluarkan. Tapi kat hospital tak buat benda tu. Furosemide je lah. Dia pakai furosemide saja untuk keluarkan benda tu. Jadi kalau kita pakai furosemide, maknanya kita force benda tu keluar melalui buah pinggang. Tapi tak menjadi juga doktor. Tapi furosemide pun dia 2 kali sehari rasanya. 2 kali sehari. Aduh. Okey, so sekarang ni ada antara benda-benda yang boleh dibuat itulah. Ini je lah lagi satu kalau nak try bekam lah. Boleh dia boleh pergi buat bekam. Okay. Alright. Okay, thanks Doc. Alright. Okay, itu ada dalam grup ada orang tanya kenapa ada stevia mahal dan stevia murah. Dah faham dah semua orang? Kenapa ada stevia mahal, stevia murah? Ada stevia RM30, ada stevia RM40, ada stevia RM60. Okay. So itu semua berbeza tu adalah dari segi kualiti stevia tu sendiri. So stevia yang berkualiti tinggi ni dia bila dia extract kan stevia tu, sebenarnya yang keluar tu ialah dia panggil sebagai stevioside, stevioglycoside. Okay, so stevioglycoside ni dia ada 2 part, dia ada 2 bahagian, iaitu stevioside dengan ribaudinoside. Okay, ribaudinoside. Okay. So ribaudinoside ni yang berkualiti tinggi, yang stevioside ni yang berkualiti rendah. Okay. So masa proses pengasingan dia, dalam proses dia panggil impurity proses, dia orang kata mendarakan stevia ni lah supaya tak ada benda lain. Kalau kat sekolah dulu kita belajar kromatografi, dia mengasingkan benda tu melalui kertas kromatograf tu kan. Dia macam tu jugalah dalam proses mempiorkan, menulinkan stevia ni. Kalau dalam proses tu ribaudinoside lebih banyak, maknanya lebih daripada 90%, stevioside tu kurang, maka dia berkualiti tinggi. Kalau stevioside tu lebih, maknanya dia punya purity dia, ribaudinoside tu kurang daripada 90%, ada yang sampai 60% saja, dan stevioside dia lebih tinggi, maka itu adalah kualiti rendah. Kualiti rendah ni maksud dia apa? Maksud dia kebarangkalian untuk kena aftertaste. Kan kadang-kadang kalau kita ambil stevia ni, litik tu, air tu manis, tapi selepas 2-3 jam, tiba-tiba kita rasa pahit kat belakang. Pahit amat sangat kadang. Itu dia punya side effect dia. Dan juga kalau yang low quality ni, mana antioksidan dia pun turun juga. Itu dia low quality. Sebab tu dia murah.
Tapi itu pun still lebih baik daripada gula. Lebih baik daripada gula. Okey. Pasal ada orang tanya saya pula pasal gula. Ini produk orang lain. Saya tak boleh nak komen apa. Tapi yang saya boleh komen adalah sukralose. Okey. Sukralose ni dia memang zero kalori. Tapi dia keradangan tinggi. Sebab dia asalnya dia sebenarnya sukrose juga. Okey, sebab tu nama dia sukralose. Sebab dia asal daripada sukrose, gula tebu juga. Tapi dia diproses dengan mencampurkan klorin dalam tu. Molekul klorin campur dalam tu jadi sukralose. Asalnya benda tu dulu masa mula-mula sukralose dibuat ni sebenarnya accidental. Dia nak buat racun rumpai sebenarnya. Terjadi sukralose ni. Okey. So dia memang tidak menaikkan gula dalam badan. Secara cepat macam gula juga. Tapi lama-lama kalau banyak-banyak sangat kita makan boleh naikkan gula sebab dia asal memang ada molekul gula, ada molekul glukos dengan fruktos dalam tu. Okey, tapi dia keradangan tinggi. Itu yang lebih membahaya. Okay, so bila keradangan tinggi, chances untuk kena penyakit yang ada kena dengan saudara tu tinggi. Okay, jadi kalau tanya saya, memanglah saya tak berapa suka lah sukralose. Tapi bagi orang yang menjual sukralose, of course ada orang kempen. Dan ada juga yang menggunakan hujah bahawa stevia tak halal. Saya ada terangkan dulu kan masa gula tu. Yang timbul masalah tak halal ni adalah sebab food grade alkohol yang digunakan untuk mencuci kan stevia masa proses penghasilan stevia tu. Sedangkan itu food grade alkohol sama dengan alkohol dan minyak wangi yang kita guna tu. Minyak wangi dalam guna alkohol minyak wangi tu, alkohol tumbuhan tu, yang tu tak haram kalau kita buat sembahyang. Okey. So digunakan food alkohol tu untuk pure kan. Lepas tu food alkohol ni memang 100% terpeluap, memang tak ada dalam tu. Okey. So itulah dua isu pasal stevia. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan lagi? Dah pukul 5. Sekejap, last question lah doktor. Alright. Okay. Kadang-kadang kita tengok kalau dekat supermarket dia ada calorie free or zero sugar Pepsi, zero sugar Coke. Ini macam mana? Tak sesuai ke untuk diabetics? Kalau I guess, kalau dia kata zero kalori ataupun zero sugar tu, itu maksudnya dia tidak letak gula sahaja. Tapi dia boleh letak sukralose, dia boleh letak saccharin, dia boleh letak aspartame untuk kasih dia rasa manis sikit tu. I guess yang tak ada pemanis, takkan ada orang nak beli. Saya dah rasa dah, saya pernah ada mesin buat air gas ni. Masa saya kecil-kecil dulu. Okay, kalau buat gas, taruh gas dalam air tu, carbon dioxide tu, taruh dalam tu, tapi lupa nak taruh gula dia tu. Rasa dia sampai kepala sakit dia. Okay, so yang dia orang kata dia tak kata zero kalori sebenarnya, dia orang kata low kalori dan zero sugar. So dia orang memang tak letak gula tebu. So tapi dia orang tak benda lain lah. Tak aspartame apa untuk cover up rasa pahit tu. Jadi dia tak rasa manis sangat. Dia macam ngam-ngam je rasa dia. Tapi still tak bagus. Saya pernah tengok satu pameran pasal gula dalam minuman seharian. Saya tengok dekat yang yang dia kata sugarless tu, tak silap saya ada 3 sudu gula juga dalam tu. Okay. Masih ada lagi kalori tu. Okay. Cuma dia lebih rendah daripada Coke yang biasa atau Pepsi yang biasa. Alright, so still tak bagus. I guess memang tak bagus untuk orang kecil manis. Alright? Okay. Thank you doktor. Okay. Nak tanya last. Kalau kita last, okay. tanam daun Boleh stevia. pergi garau Ya Allah. Kalau kita tanam daun stevia, sama kalau kita hanya ambil daun tu je, kita buat air. Kita buat jadi boleh kalau nak buat macam tu, tapi tak ada purity tu lah. Tak pure, bukan maknanya dia tak tulen. Okay, dia tak tulen. Macam pondan, dia tak tulen. Okay, so kalau you kunyah tu saja, maknanya benda-benda lain yang ada dalam daun tu pun you bantai sekali. Bukan stevia tu saja. Yang kita buat ni, yang dijual oleh RWE ni, itu ialah stevia sahaja. Tak ada benda lain dah.
Dia dah melalui proses penapisan dia, purity dia, menulinkan dia apa semua. So benda tu saja. So daun stevia dia ada macam benda-benda lagi, klorofil pun ada dalam tu. Apa ni, garam-garam yang lain pun ada dalam tu, yang macam daun biasa tu lah, macam kita makan ulam-ulam tu lah. Tapi kalau kita nak khasiat stevia saja, kita guna stevia. Jadi kalau you nak makan daun tu, belum tentu lagi daun you makan tu, belum tentu lagi apa ni, stevia tu you boleh dapat sebanyak yang stevia you titik. Sebab untuk buat satu botol stevia tu, kita tak tahu lagi berapa helai daun sebenarnya tu. Ya. Doktor. Jadi antioksida dia tu mungkin tak sama dengan yang titik tu. Ada satu lagi, ni betul-betul last. Ni second last. Okey. Sebab saya kan buat cincau kan. Jadi semua doktor cakap macam tepung-tepung tu semua kan ada GMO semua. Jadi saya menggunakan tepung ubi. Untuk dia jadi kental lah kan. Jadi tepung ubi ada salah tak doktor? Tepung ubi ni lebih bagus daripada tepung gandum. Tapi you kena tengok dekat paket tu. Sebab kita memang sebab dia ada tepung ubi organik. Ada tepung ubi yang tak organik. Tengoklah. Sebab kita takut nanti tepung ubi tu pun taruh benzoyl peroxide juga. Itulah sebab kita memang guna yang biasa lah kan. Sebab kalau yang GMO tu kan lagi mahal pula. Orang kita ni memang sikit mahal-mahal ni. Kalau buat sikit, kalau buat sendiri lagi bagus. Buat sendiri tepung ubi tu kalau Tera. Pandai bagus kan? So dia tepung ubi lagi bagus daripada tepung bulut, lebih bagus tepung bulut lebih bagus daripada tepung beras lebih bagus daripada tepung gandum. Tepung ubi yang pesan. So tapi ada lagi yang lebih baik daripada tepung ubi tu, iaitu tepung almond dengan tepung kelapa. Ada tepung cauliflower. Tapi kan orang komplain mahal. Tapi tepung-tepung tu tak boleh nak membuat cincau tu. Itu saya tak tahulah. Tapi saya rasa macam cincau ni boleh guna tepung cauliflower tu rasanya. Ya ke? Dia jadi gam ke? Sebab kalau ikut buku resepi Dr. Ju tu, dia guna apa ni, cauliflower tu, tepung cauliflower tu campur dengan agar-agar lah untuk buat nasi impit. Nak buat nasi impit, dia guna agar-agar campur dengan tepung cauliflower tu. Jadi tapi nasi impit tu rupa dia macam cincau. Dia punya konsistensi tu macam cincau. Sebab dia keras. Okey. Tepung tu. Okey doktor. So yang lebih penting orang yang makan cincau tu. Kan cincau campur air gula, campur susu. So jahanam jugalah nanti. Tapi dia orang tak tahulah kan. Yalah, kalau you jual cincau, tak apalah you jual cincau tu. Tapi sekali-sekala selitkanlah nasihat. Okey. Dapat pahala. Okey. Alright. Ada soalan lagi ke? Sebab kalau tak ada soalan, kita nak endkan kita punya sesi. Nanti next insyaAllah doktor boleh share pasal keradangan dah kot. Mungkin ramai orang tak faham lagi kan pasal keradangan. Insulin, resistant. Okay. So kita bagi-bagikan tajuk-tajuk kecil lah. Buat insulin resistant satu tajuk. Keradangan tu sekali dengan insulin tu. Macam tu lah. Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada kita nak end kan? Saya rasa dah tak ada kot doktor. Okey. Syukur, alhamdulillah. Harap semua faham lah. Jangan tanya tapi tak faham. Dia jawab tak faham juga. Okey. Thank you very much, Dr. Wan. I really appreciate this session. Next session saya join lagi lah. Terima kasih banyak lah. Untuk sesi yang sebelum ni yang you tak sempat tengok tu, you boleh tengok dekat YouTube saya. Nanti ejen-ejen boleh tolong bagi link tu. Okay. Thank you so much. Thank you. Alright. So alhamdulillah lah. Harap-harap apa yang saya sampaikan ni semua disampaikanlah kepada orang lain, kecuali doktor-doktor di hospital kerajaan lah. Takut dia orang salah faham belakang. Okay. So apa yang dia orang cakap tu betul.
apa yang saya cakap pun betul mengikut situasi masing-masing. Okey. Jangan pula pergi jumpa kat doktor kat yang rawat anda selama ni pergi marah dia pula. Apa doktor tipu saya selama ni? Jangan macam tu. Tak boleh. Dia ada hujah dia, saya ada hujah saya. Okey. So ikut anda nak ikut yang mana satu. Okey. Ikut yang macam tu. Alright. So saya harap semua faham dan mengamalkannya yang lebih penting. Okay. So kalau tak boleh buat 100%, buat 90, 10. Tak boleh buat 90, 10, buat 80, 20 kan. Tak boleh buat 70, 30. Tak boleh buat 60, 40. Tak boleh juga, pergi mampus lah. Okay. Pergi mampus je lah. Okay. Kalau makanan macam tu pun tak boleh buat, tak boleh kontrol sangat sama macam tu, tak payahlah join apa-apa kelas. Tunggu masa je lah. Okay. So kontrol makan. Buat 80, 20 macam tu. Okay, macam saya hari ni kan, dah Father's Day, dapat pula hadiah brownies. Memang jahanam lah diet aku hari ni. Okay, okay, begitu ujung bulan. So saya masuk kalau dalam 20% tu. Ataupun nak rehat je pun. Jadi boleh buat 90, 10. Macam tu lah. Cuba sebanyak boleh. Okay, jangan berputus asa. Lepas tu saya kata jangan cek gula hari-hari. Kalau kita cek gula hari-hari, nanti kita kecewa, kita depres, lalas kita mengalah. Lalas jalan. Okey, 6 kaki bawah tanah. Susah nanti. Okey. Alright, so terima kasih juga kepada Rishwat Empire kerana menjemput saya hari ini. Saya dah harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat manfaat pada semua orang. Dan apa-apa hal boleh tanya saya dalam grup TG lah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Thanks doktor. Salam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okey. Ya, doktor. Abang nampak nombor muka seorang-seorang.